Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini kita akan ulang kaji untuk unit 1 sampai unit 3. Tapi pada hari ini kita akan sentuh 3 topik, iaitu kata ganti nama diri, kata nama am dan juga kata nama khas. Cikgu rasa murid semua dah maklum dan tahu macam mana nak membezakan kata ganti nama diri, kata nama am dan juga kata nama khas. Tapi kita akan ulang kaji semula. Okey, untuk yang pertama kita akan ulang kaji tentang kata ganti nama diri. Jadi mari kita saksikan sama-sama video ini. Hai semua, jom belajar kata ganti nama diri. Terbahagi kepada 3 jenis iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang sedang bercakap atau dalam bahasa yang lebih mudah merujuk kepada diri sendiri. Sebagai contoh, aku, saya, kami, betul, kita. Perkataan saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Sebagai contoh, saya akan menyiapkan tugasan yang diberi dengan segera. Perkataan kami pula digunakan apabila bercakap dengan orang lain bagi mewakili pihak yang ramai. Sebagai contoh, kami akan bertolak ke Singapura setelah selesai semua urusan di sini. Kata ganti nama diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang atau merujuk kepada orang yang dilawan cakap. Antara contoh kata ganti nama diri kedua, awak, engkau, anda, tuanku dan kalian. Contoh ayat, awak sudah baca buku itu? Tanya Aminah kepada rakannya. Tapi jaga-jaga, perkataan awak tidak sesuai digunakan untuk orang yang lebih tua atau berpangkat yang lebih tinggi daripada kita. Kalian pula digunakan ketika anda ingin bercakap dengan sekumpulan orang. Contoh, kalian hendak ke mana? Tanya Ellen kepada rakan-rakannya. Kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk merujuk orang yang diperkatakan. Orang tu tidak ada di hadapan kita tahu. Contoh, baginda, beliau, ia, dia dan mereka. Mereka bertungkus lumus memastikan sistem baharu itu dapat digunakan tepat pada waktunya. Perkataan mereka merujuk kepada bilangan yang ramai. Perkataan beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu, guru dan pemimpin. Lihat contoh berikut. Sikap beliau yang prihatin amat dikagumi oleh rakyat Malaysia. Itu saja untuk kali ini. Ada banyak lagi contoh kata ganti nama diri yang lain. Rajin-rajin membaca ya. Jangan lupa kongsi video ini dengan kawan-kawan yang lain. Kita dah tengok kan apa itu kata ganti nama diri. Jadi kita teruskan dengan mengenali apa itu kata nama am. Pada hari Ahad yang lalu, Aiman dan ayahnya bersia-sia di taman. Di situ terdapat sebuah tasik yang sangat cantik. Nasib mereka baik kerana pada hari itu mereka dapat melihat sebuah pelangi yang indah. Dalam situasi tadi, terdapat penggunaan kata nama am. Antara kata nama amnya ialah ayah, taman, tasik dan pelangi. Apakah kata nama am? Kata nama am digunakan untuk menyatakan nama orang, binatang, tumbuhan, benda dan tempat secara umum. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada awal perkataan. Kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am hidup yang terdiri daripada manusia dan bukan manusia, serta kata nama am tak hidup yang terdiri daripada konkret dan abstrak. Kata nama am hidup manusia merujuk kepada nama manusia secara am. Contohnya, doktor, penyampai radio, chef, pramugari, buruh, cikgu, polis dan jururawat.
Kata nama am hidup bukan manusia merujuk kepada benda-benda hidup selain daripada manusia secara am. Contohnya, zirafah, kuda belang, singa, ulat, kumbang, kura-kura, gajah, rumput dan pokok. Kata nama am tak hidup konkret merupakan bentuk kata yang merujuk sesuatu benda yang dapat dilihat dan dipegang. Contohnya, kerusi, meja, pasu, jam, papan tulis dan buku. Kata nama am tak hidup abstrak pula merupakan bentuk kata merujuk sesuatu benda yang tidak dapat dilihat atau bukan benda yang nyata. Contohnya, mimpi, cinta, perhimpunan dan perpaduan. Okey, tadi kita dah lihat apa itu kata nama am, betul? Jadi mari kita lihat video berkaitan dengan kata nama khas. Setiap hari, Encik Faizal akan memandu kereta Proton Saga miliknya untuk menghantar anaknya Daniel ke sekolah. Daniel bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Gading. Situasi yang baru kamu semua saksikan tadi ada menggunakan kata nama khas seperti Daniel, Encik Faizal, Proton Saga dan juga Sekolah Kebangsaan Seri Gading. Apakah itu kata nama khas? Kata nama khas merupakan kata yang digunakan untuk menulis nama manusia, hari, bulan dan tempat secara khusus dan ditulis dengan huruf besar di pangkal awal perkataan itu. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, kata nama khas terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas tak hidup dan kata nama khas hidup. Kata nama khas tak hidup merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. Contohnya, pensel stabilo, pen Parker, kelas tahun 6 bidara dan mata pelajaran bahasa Melayu. Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang seperti Zainal dan Haikal. Gelaran juga boleh digunakan sebelum kata nama khas tersebut seperti Cikgu Aminah. Kata nama khas hidup bukan manusia pula merujuk kepada nama khusus bagi benda-benda yang hidup seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, si comel panggilan untuk kucing, Helianthus anus nama saintifik bagi bunga matahari dan Conchana ledai bagi kumbang. Okey, jadi itu adalah video yang kita telah lihat untuk kata ganti nama diri, kata nama am dan juga kata nama khas. Jadi baik, marilah kita nak pergi kepada sesi latihan pula. Jadi latihan pertama, kita akan bermain permainan yang menguji kata ganti nama diri. Okey, baiklah, kita lihat sama-sama. Okey, ada 17 soalan. Kita lihat pada soalan yang pertama. Usahlah tempat kosong membazirkan duit. Ada 3 pilihan jawapan. A, dia, B, mereka dan C, kamu. Jadi jawapan yang paling tepat untuk soalan ini adalah usahlah. Ya, betul. Usahlah kamu membazirkan duit. Pandai. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, gambar pemain bola. Tempat kosong perlu memenangi pertandingan ini. Kata ketua pasukan bola sepak itu kepada ahli-ahlinya. Kata kunci adalah ketua pasukan bola sepak. Jadi ketua pasukan bola sepak merujuk kepada ramai, betul. Bila ramai, kita akan menggunakan kata ganti nama diri. Ya, jawapannya adalah B. Kita perlu memenangi pertandingan ini. Kata ketua pasukan bola sepak itu kepada ahli-ahlinya. Okey, seterusnya. Okey, gambar. Sultan menghadiri majlis itu. Tempat kosong akan diiringi oleh menteri besar. Okey, apa kata ganti nama diri untuk Sultan? A, beta, B, tuanku dan C, baginda. Ya, betul. Baginda. Baginda akan diiringi oleh menteri besar. Sebab kita yang merujuk kepada Sultan, bukannya Sultan yang sedang bercakap. Okey, kita terus kepada soalan yang nombor 4. Tempat kosong, hendak ke mana? Tanya Hauli kepada Ben. Pilihan jawapan A, saya, B, awak dan C, beta. Okey, jadi jawapannya adalah
Betul. Awak hendak ke mana? Tanya Hauli kepada Ben. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Tempat kosong, minta diri dulu. Kata Hang Lekeh kepada Hang Jebat. Okey, untuk Hang Lekeh, ini adalah kita akan gunakan frasa dalam bahasa istana. Okey, untuk bahasa istana zaman dulu-dulu, okey, kita akan guna patik, hamba ataupun meter. Jadi untuk Hang Lekeh, kata ganti nama diri apa? Ya, hamba. Hamba minta diri dahulu, kata Hang Lekeh kepada Hang Jebat. Okey, seterusnya. Soalan nombor 6. Bolehkah tempat kosong menyertai pertandingan ini? Tanya Lim dan Ben kepada Cikgu Mira. Okey, kata kuncinya adalah Lim dan juga Ben. Merujuk kepada orang yang lebih daripada satu. Menunjukkan ramai, betul. Bila ramai, kita akan guna kata ganti nama diri yang merujuk kepada ramai. Jadi, yang mana satu? Ya, betul. Bolehkah kami menyertai pertandingan ini? Tanya Lim dan Ben kepada Cikgu Mira. Baik, soalan yang seterusnya. Ampun tuanku, tempat kosong menjunjung perintah, kata Hang Tuah. Okey, kata ganti nama diri oleh Hang Tuah kepada Sultan. Okey, nak guna apa? Ya, betul. Bila orang biasa ataupun golongan hamba ataupun rakyat biasa bercakap dengan Sultan, mereka akan gunakan kata ganti nama diri patik yang menunjukkan rendah diri dan juga hormat kepada pemimpin iaitu Sultan. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Tempat kosong akan berjumpa dengan Farid pada petang nanti, kata Daniel kepada Faiz. Ini kata ganti nama diri untuk Daniel. Jadi Daniel nak guna apa? Ya, saya akan berjumpa dengan Farid pada petang nanti, kata Daniel kepada Faiz. Baik, seterusnya soalan nombor 9. Sila pastikan tempat kosong memakai tali pegang keledar semasa berada di dalam kereta. Okey, ini adalah ayat umum. Jadi sila pastikan. Ya, betul. Anda. Sebab dia adalah ayat umum, bukan percakapan seseorang kepada seseorang. Okey, seterusnya. Soalan nombor 10. Tempat kosong tidak dibenarkan berkumpul secara beramai-ramai di sini. Ini juga adalah ayat penyata. Jadi ya, kalian merujuk kepada ramai. Okey, seterusnya soalan nombor 11. Encik Tan ialah orang yang sangat kaya. Tempat kosong suka memberi derma kepada orang miskin. Okey, ini kata ganti nama diri untuk orang yang dihormati sebab Encik Tan adalah orang yang sangat kaya dan dia suka memberi derma untuk orang yang kita segani dan kita hormat. Jadi kena guna kata ganti nama diri yang spesifik. Kita tak boleh guna kata ganti nama diri dia. Jadi yang terbaik adalah beliau. Okey? Beliau untuk merujuk kepada kata ganti nama diri untuk orang yang dihormati dan disegani. Dan merujuk kepada golongan yang lebih tua daripada kita. Okey, seterusnya. Soalan nombor 12. Aina dan Ani ialah anak Encik Karim. Tempat kosong sangat rajin. Kata kuncinya adalah Aina dan Aini. Aina dan Aini merujuk kepada ramai, betul, dua orang. Jadi kena guna kata ganti nama diri yang merujuk kepada ramai. Jadi yang ramainya adalah mereka. Betul, pandai. Okey, seterusnya. Soalan nombor 13. Ampun, tempat kosong, hamba datang menghadap. Sembah bendahara kepada Sultan. Ampun, okey, siapa? Ni nak kata ganti nama diri untuk Sultan. Jadi kita kena guna ampun, tuanku. Betul. Okey, hamba datang menghadap. Sembah bendahara kepada Sultan. Okey, ada 4 lagi soalan. Kita lihat pada soalan yang 14. Ali membeli basikal baharu. Basikal tempat kosong berwarna biru. Okey, ini bukan merujuk kepada Ali tau. Kata ganti nama diri. Dia merujuk kepada basikal. Jadi, kata ganti nama diri untuk basikal kita kena guna nya. Basikalnya berwarna biru. Okey, betul. Baik, seterusnya soalan nombor 15. Benli seorang murid yang pintar. Tempat kosong belajar di SJKC Seri Petaling. Okey, merujuk kepada Benli. Jadi kena guna dia sebab tak boleh guna beliau. Beliau untuk orang yang dihormati dan orang yang lebih tua. Jadi untuk orang biasa, golongan biasa macam murid-murid, contohnya saya, murid-murid, kawan-kawan, kita kena guna kata ganti nama
diri dia, bukannya beliau. Okey? Baik, seterusnya soalan nombor 16. Tempat kosong, tidak mahu berkawan dengan engkau lagi, kata Zaim kepada Zuri dengan perasaan marah. Okey, bila marah kena guna kata ganti nama diri apa? Kita akan guna saya. Jadi, kita guna aku. Aku tidak mahu berkawan dengan engkau lagi, kata Zaim kepada Zuri dengan perasaan marah. Okey, kita lihat kepada soalan yang terakhir, soalan 17. Tempat kosong, mahu seluruh rakyat Malaysia hidup bersatu padu, titah Sultan kepada rakyat Malaysia. Okey, ini Sultan yang bercakap. Jadi Sultan kena bahasakan diri dia adalah Beta. Ya, betul. Jawapannya adalah B. Beta mahu seluruh rakyat Malaysia hidup bersatu padu, titah Sultan kepada rakyat Malaysia. Ya, tanya. Full mark untuk anda untuk permainan kata ganti nama diri. Okey, baiklah. Tadi kita dah bermain permainan yang menguji kata ganti nama diri. Betul. Jadi, kita akan teruskan dengan menguji kata nama am dan kata nama khas kamu semua. Okey, kata nama am bagi tempat. Okey. Okey, balai. Balai apa? Okey, balai. Balai polis. Okey, balai polis adalah kata nama am bagi tempat. Seterusnya, kata nama khas bagi jabatan. Jabatan apa? Okey, kita susun sama-sama. Jabatan. Okey, jabatan. Okey, kebajikan. Okey, kebajikan. Okey, jabatan kebajikan. Jabatan kebajikan apa? Okey, masyarakat. Okey, kalau dia bagi kata nama am merujuk pada jabatan saja, jabatan yang menyeluruh, itu adalah kata nama am. Tapi bila dia tertumpu ataupun kita sebut jabatan apa, contohnya ini jabatan kebajikan masyarakat. Betul. Jadi jabatan kebajikan masyarakat merupakan contoh kata nama khas. Boleh? Okey, masyarakat. Okey, jabatan kebajikan masyarakat. Okey, seterusnya kata nama khas sekolah. Okey, mestilah sekolah kat depan kan? Jadi sekolah apa? Kalau sekolah sahaja, itu akan menjadi kata nama am, betul? Sebab sekolah ada banyak. Sekolah Sriti ada, Pasti ada, apa lagi? Sekolah Tengku Ampu Auzan ada, sekolah Tun Fatimah ada. Jadi sekolah apa? Kalau kita sebut nama sekolah tu, okey, jadi automatik sekolah tu akan menjadi kata nama khas. Jadi sekolah apa kata nama khas kat sini? Sekolah, okey, menengah. Sekolah menengah. Okey, sekolah menengah. Okey, sen. Sen apa? Sen. Okey, sen. Sen Perancis. Okey, nama sekolah. Sekolah menengah Sen Perancis. Okey? Itu adalah contoh kata nama khas. Okey, kata nama khas bagi university pula. Apa agak-agaknya? Jadi, mestilah university kat depan, betul? Jadi, university. Okey, university. Okey, universiti apa? Okey, university. Universiti Teknologi. Apa dia? Universiti Teknologi Malaysia. Okey, sekejap. Kita susun dulu. Boleh.
Okey, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, seterusnya kata nama khas bagi haiwan. Okey, apa agak-agaknya? Kat depan ni mestilah sang kan sebab kata nama khas. Kata nama khas ni kalau kamu nak tahu, nak kenal pasti mesti ada sang, si ataupun nama spesifik untuk haiwan tu terus. Okey, dia tak adalah kita panggil kalau kucing. Okey, kucing bukan kata nama khas sebab kucing ada banyak, ada kucing Parsi. Jadi kucing Parsi adalah kata nama khas. Tapi bila kita sebut kucing saja akan jadi kata nama Jadi ini okey, agak-agak apa? Ini adalah kata nama khas bagi buaya. Okey, buaya kita panggil sang bedal. Okey? Sang bedal untuk buaya. Seterusnya kata nama khas bagi benda. Okey, benda. Okey, ini nama telefon. Siapa tahu? Nama telefon. Okey, iPhone. iPhone apa? iPhone 12 Pro. Okey, betul. iPhone 12 Pro. Okey, seterusnya. Kata nama khas bagi tempat. Tempat ni, okey, kat depan dia adalah P. Jadi, pulau. Okey, pulau apa? Pulau apa? Ada banyak pulau kat Malaysia kan? Jadi untuk hari ni kita akan belajar berkaitan pulau Tioman. Jadi kata nama khas bagi tempat contohnya adalah pulau Tioman. Okey, seterusnya. Kata nama khas buku. Okey, jadi buku mesti kat depan betul? Buku. Buku apa? Okey. Buku destinasi. Buku destinasi. Impian. Okey, ini adalah contoh nama buku. Buku destinasi impian. Ini tajuk buku tu lah. Okey, seterusnya kata nama bagi tempat. Okey, tempat lain kata nama adalah taman. Okey, taman apa? Taman. Okey, betul. Taman permainan. Okey, permainan. Okey, taman permainan. Okey, taman permainan kanak-kanak. Okey, kenapa kata taman permainan kanak-kanak ni merupakan kata nama bagi tempat? Sebab taman permainan kanak-kanak ada banyak sangat. Dia merujuk kepada contohnya macam setengah tempat dalam kawasan perumahan. Okey, nama dia taman permainan kanak-kanak perumahan Setiajaya contohnya. Taman permainan kanak-kanak dekat Setiawangsa. Okey, jadi bila dia letak nama tempat kat taman permainan kanak-kanak Setiawangsa, jadi itu baru merujuk kepada kata nama khas bagi taman permainan. Kalau tak, taman permainan kanak-kanak saja itu merujuk kepada kata nama Okey, seterusnya kata nama benda iaitu ini adalah almari. Almari apa? Almari baju. Okey, kenapa almari baju kata nama Okey, almari dia ada nama spesifik untuk almari tu. Contohnya nama almari Fuzi Dream. Okey, seterusnya kata nama khas bagi tempat. Okey, restoran. Okey, restoran, kalau kita sebut restoran saja, itu merujuk kepada kata nama tapi kita kena sebut restoran apa. Ceritakan tentang restoran apa sebab restoran ada banyak. Okey, jadi bila kita terangkan restoran apa, itu akan merujuk kepada kata nama khas. Jadi untuk yang contoh hari ni kita bawakan restoran ikan. Restoran ikan apa? Restoran ikan bakar. Okey. Okey, seterusnya adalah kata nama khas bagi haiwan. Okey, cikgu cakap tadi ada dua kan? Si dengan sang kat depan dia. Jadi, ni siapa? Okey, si merak. Okey, betul. Si merak ni merujuk kepada burung merak. Okey. Kata nama benda. Okey, ni buah yang sangat digemari oleh semua orang, iaitu buah rambutan. Okey, betul. Rambutan. Kenapa buah rambutan merupakan kata nama Sebab buah rambutan dia ada nama
khas ataupun khusus dia. Contohnya rambutan anak sekolah, rambutan gula batu. Jadi bila kita sebut rambutan gula batu, rambutan anak sekolah, baru jadi kata nama khas. Okey, seterusnya kata nama am bagi benda. Okey. Ni semua orang ada rasanya kat rumah. Okey, walaupun permainan ke kereta. Okey, kereta, bila kita sebut kereta saja dia adalah kata nama am, tapi bila kita sebut tentang jenama kereta, contohnya yang kat bawah ni, jenama Honda. Jadi Honda ni merupakan kata nama khas bagi kereta. Okey. Baik, lagi 2 soalan. Okey, soalan yang ke-16, kata nama am benda. Okey, tadi apa dia kata nama am benda? Okey, kain. Kain apa? Kain batik. Okey, kenapa kain batik merupakan kata nama am? Sebab kain batik pun ada jenama juga. Macam contohnya kain batik Terengganu, kain batik Pahang. Boleh? Okey, jadi kalau kain batik saja merujuk kepada kata nama am. Okey, kita lihat kepada soalan yang terakhir. Ni. Ini kata nama khas bagi benda. Juga kain juga, tapi cikgu tak bagi kain batik. Hari ni kita akan tengok kain songket. Okey, kain songket apa? Kain songket pun kalau kita sebut kain songket saja, itu merujuk kepada kata nama am. Tapi kain songket daripada negeri mana? Contohnya kat sini, kain songket daripada negeri Terengganu. Jadi, kain songket Terengganu merupakan kata nama khas. Okey. Ya, itu dia kain songket Terengganu. Okey, tahniah. Okey, kita dah habis dah. Okey. Kita dah habis permainan kata ganti nama diri dan juga kata nama am, kata nama khas. Jadi, tugasan kamu adalah pergi kepada Google Classroom kat sini. Okey, kamu lihat kepada Google Classroom kat sini. Kamu boleh tengok kepada bahagian. Okey, ini cikgu dah sertakan link untuk permainan dalam kelas tadi. Kamu boleh main semula. Untuk kata ganti nama diri, kamu boleh klik link kat sini. Untuk kata nama am, kata nama khas, klik link di sini. Okey, tapi tugasan kamu hari ini adalah lihat dekat sini latihan. Yang pertama, ada 2 lagi permainan kamu kena main sendiri. Cikgu dah sertakan link kat bawah ni. Yang pertama, permainan berkaitan dengan soalan pemahaman. Yang kedua berkaitan dengan kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, yang ni adalah permainan yang lain, bukan permainan kita main tadi. Okey, jadi kamu perlu main semula. Okey, ambil gambar keputusan kuis kamu bermain. Okey, dan sertakan di Google Classroom. Dan latihan untuk yang kedua, latihan B, kamu kena pilih 5 kata ganti nama dan juga 5 kata nama khas. Bina ayat menggunakan ke 10-10 kata ganti nama dan kata nama khas yang telah kamu pilih. Pastikan ayat yang dibina lebih pada 5 patah perkataan. Jadi total jumlah ayat yang perlu kamu buat adalah 5 ayat untuk kata ganti nama, 5 ayat untuk kata nama khas. Buat dalam buku panjang bahasa Melayu. Ambil gambar dan muat naik di Google Classroom juga. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sebarang masalah boleh hubungi cikgu. Okey, dan bertanya bila-bila saja yang awak nak tanya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Baiklah, Assalamualaikum.